Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Ibrahim yakni Ibn al-Ashtar an abihi radhiyallahu anhu anna Aba Dzar hadarahu al-maut wa huwa birrabadhah fabakat imra'atuhu فقال ما يبكيك؟ قالت أبكي لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا. فقال لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال فكل من كان معي في ذلك المجلس مات فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت بالفلاة أموت فراقبني الطريق فإنك سوف ترين ما أقول فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج. قال راقب الطريق. قال فبينا هي كذلك إذا هي بالقوم تخد بهم رواحلهم كأنهم الرخم فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ قالت امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قالوا ومن هو؟ قالت أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم
wa wada'u siyatahum fi nuhuriha yabtadiruna. فقال أبشروا أنتم النفر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن ثوبا من ثيابي يسعني لم أكفن إلا فيه فأنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا. فكل القوم كان قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار كان مع القوم قال أنا صاحبك ثوبان في عيبتي من غزل أمي وأجد ثوبي هذين اللذين علي قال أنت صاحبي فكفني أو كما قال. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada Ibrahim ataupun nama kunyahnya Ibnul Ashtar. Dia bukan sahabat Nabi, tapi dia daripada kalangan tabi'in. Dia kata hadis ni dia ambil daripada bapa dia. Bapa dia nama Malik bin Al-Harith, juga tabi'in, bukan sahabat. Bapa dia kata Abu Dhar seorang sahabat Nabi, ketika dia mendekati kematian dia, Abu Dhar waktu dia sakit kuat, waktu dia tengah lorat nak mati, dia berada di satu tempat yang bernama Rabazah. Rabazah ini satu kawasan padang pasir. Dia ada, kalau hari ini dia ada di sebelah timur Madinah. Dan kita daripada Mekah, kalau kita nak pergi Madinah, kita cacak naik ke atas lagi. Dia sampai di Madinah tu, dia pihala ke timur, padang pasir. Ada satu tempat, nama tempat tu Rabazah. Satu kawasan yang remote, satu kawasan yang isolated, satu kawasan yang terpencil. Jarang-jarang bawa ada orang lalu di kawasan tu. Dalam keadaan dia duduk tunggu nak mati, isteri dia menangis. Isteri dia dipanggil Ummu Dhar. Dia Abu Dhar, isteri dia Ummu Dhar. Menangis isteri dia. Abu Dhar dalam keadaan sakit ni, dia kata dekat isteri dia, dia kata ma yubkiki. Dia kata awak yang menangis pasal apa? Dia tanya isteri dia, yang menangis ni pasal apa? Qalat, kata isteri dia, abki. Hang tanya aku menangis pasal apa? La yadali binafsik walaysa indi thaybut walaysa indi thawbun yasa'uka kafanan. Dia kata, abang tahu tak, ni kalau abang mati ni, tak ada siapa nak tolong saya untuk ke bumi abang. Kita ada 2 orang aja di sini, duduk di tengah padang pasir yang jauh daripada laluan orang. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala abang mati, dia kata siapa nak tolong saya nak tanam abang ni? Bahkan walaysa indi thaybun yasa'uka kafanan, abang, dia kata kain nak buat kapan abang pun tak ada. Tuan-tuan, ini Abu Dhar Al-Ghifari. Sekejap lagi kita nanti cerita siapa dia Abu Dhar ni. Satu nama hebat, satu nama yang terkenal, satu orang sahabat Nabi radhiyallahu an, yang juga banyak meriwayatkan hadis Nabi. Saya kita nanti cerita dia.
Lah kita dengar dulu cerita dia nak mati ni. Dia nak mati, dia dengan isteri dia sahaja pergi duduk di tengah satu kawasan padang pasir di timur Madinah. Yang kawasan itu bukan kawasan lalu lalang orang. Bini menangis. Pasal apa? Pasal takut kok laki dia mati dalam masa yang terdekat ni, tak ada siapa nak tolong. Nak kebumikan laki dia pun tak ada siapa. Nak buat kain kapan pun tak cukup. Baju yang dipakai oleh Abu Dhar, kalau sekiranya tutup kepala, nampak kaki. Kalau sekiranya tutup kaki, nampak kepala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila bini dia kata macam tu, Abu Dhar kata dekat bini dia kata, la tabki. Dia kata, hang jangan duk menangis. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawm wa ana 'indahu fi nafar yaqul la yamutanna rajulun minkum bi falatin min al-ardi yashhaduhu 'isabatun min al-mu'minin. Dia kata kat bini dia kata, hang tak usah duk menangis. Pasal apa? Pasal pernah sekali aku duduk dengan Nabi, dengan satu kumpulan sahabat. Kami duk ada dengan Nabi. Aku dengan sekumpulan sahabat duk ada dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW sudah bersabda. Nabi kata ni, di kalangan hampa hak duk ada depan aku ni, Nabi kata akan ada seorang. Nabi kata, ni hampa hak duk ada depan aku ni, akan ada seorang daripada hampa ni yang mati di hari esok. Dia mati di falah, di satu kawasan remote, di satu kawasan yang terpencil, jauh daripada orang semua, di satu padang pasir yang bukan laluan orang di situ. Haduhu isabatun minal mu'minin. Pada hari dia mati akan ada sekumpulan orang-orang beriman. Sebelum dia mati, dia doa ada di situ dengan bini saja. Tiba-tiba hari dia nak mati, akan mai isabah, satu kumpulan orang-orang yang beriman akan mai di situ. Abu Dhar radhiyallahu an, Nabi kata lagu tu, dia percaya. Kata dia, fakullu man kana ma'i fi dhalikal majlis mata. Dia kata, kami hak duk ada masa Nabi kata tu, semua mati dah, melainkan aku. Falam yabqa minhum ghairi. Tak ada seorang pun dah yang masih hidup. Hak duk dengar Nabi kata tu, yang waktu Nabi kata, di kalangan hampa ni akan ada seorang mati dia esok, dia pergi mati di satu kawasan terpencil, tak ada siapa pada masa tu. Tapi lepas dia mati, akan ada satu kumpulan orang yang beriman kepada Allah mai pada hari kematian dia. Waktu Nabi kata tu, kami ada satu geng, dan hari ini semua dah mati, melainkan aku saja yang masih hidup. Maknanya hak Nabi maksudkan tu aku, dia kata. Waqad asbahtu bil falati amut. Dan hari ini dia kata, aku duk ada di kawasan falah, di kawasan terpencil, di tengah padang pasir yang terpencil ini, amut, dan aku sedang menunggu saat kematian aku. Dia yakin apa yang Nabi kata. Faraqibni at-tariq. Dia kata dekat bini dia kata, hang pergi tunggu, hang perhati tengok jalan ni, laluan orang duk lalu. Walaupun jarang-jarang orang lalu, tapi hang pergi tunggu di jalan itu, hang perhati jalan tu. Fa innaki sawfa taraina ma aqul. Dia kata, hang tentu akan tengok apa yang aku kata tak sah. Fa inni wallah ma kadzabtu wala kudzibtu. Dia kata kat bini dia, wallahi, demi Allah, dia kata, ma kadzabtu, aku tak bohong hang, wala kudzibtu, dan demi Allah Nabi tak bohong aku. Tuan-tuan, kita tak boleh sampai tahap tu, tahap percaya kepada hadis Nabi ni macam mana Abu Dhar percaya.
Tak masuk akal kawasan dia duduk ni, yang kata Rabazah ini, kawasan memang orang tak lalu. Kecuali kalau sekiranya musim haji, ada orang lalu. Pasal orang nak pergi buat haji, mereka lalu kawasan tu, mereka lintas Madinah dan mereka pergi Mekah. Kalau tidak kerana musim haji, itu bukan laluan orang tempat dia pergi duduk tu. Tapi dia duduk dan dia yakin hak Nabi kata tu tentu jadi. Qalat, kata bini dia kat dia, wa anna dhalik wa qad inqata al-hajj. Bini dia kata kat dia kata impossible. Orang putih. Bini dia kata tak mungkin abang. Dia kata, ni abang kita duduk ni satu tempat yang orang tak lalu, wa qad inqata al-hajj, dan musim haji dah habis dah. Dia kata, bini dia kata, kalau kata ni nak main musim haji, kok ada orang lalu. Ni musim haji pun dah lepas dah. Tak mungkin akan ada orang lalu kot ni. Bini dia kata kat dia. Kata Abu Zar, raqibit tariq. Abu Zar kata kat dia, Abu Zar dia cakap banyak, aku kata hampir perhati tengok jalan tu, hampir buat kerja tu. Dia yakin tuan-tuan hak Nabi kata tu. Kita hari ini bukan kata hak Nabi kata kita tak yakin, Quran kata pun kita tak yakin. Di situlah kedudukan kita dengan Abu Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar bukan Quran kata, Nabi kata, dia pegang. Walaupun benda tu tak masuk akal, dia percaya. Dia kata pula kat bini dia, aku tak bohong hang, memang Nabi kata, dan aku yakin Nabi tak bohong aku. Kata rawi hadis itu, fabaina hiya kadzalik, dalam pada dia duk bercakap dengan bini dia dalam keadaan uzuk ni, dalam keadaan duk tunggu detik sakarat, detik nak mati. Dalam pada tu tahuddu bihim rawahiluhum ka'annahum ar-rakham. Dalam pada tu tatum mai sekonyong-konyong, tiba-tiba mai satu kumpulan rombongan yang menaiki kenderaan, satu kumpulan mai yang depa ni ka'annahum ar-rakham, mai depa ni macam satu kawan burung sekelompok dalam rombongan berkenderaan dengan naik unta, dengan naik kuda, mai satu kumpulan macam sekawan burung duk mai. Fa aqbala al-qaum hatta waqafu 'alayha. Puak tu mai berhenti sebiji duk berdiri di depan bini Abu Dzar ni. Faqalu malak. Dia berkata dekat isteri Abu Dzar ni yang duk berdiri cegat seorang-seorang di laluan orang lalu ni. Duk berdiri tengah padang pasir, tak ada siapa, tak ada pokok, tak ada apa. Duk berdiri tang tu, depa mai depa tengok dia satu perempuan duk berdiri seorang-seorang, depa kata malak. Dia kata, kak, apa hal dengan kak ni? Duk berdiri tang ni. Qalat, jawab bini Abu Dzar, dia kata, imru'un minal muslimin tukaffinuna wa tu'jaruna fih. Bini Abu Dzar kata, dia kata, hampa ni salah seorang daripada hampa jemaah muslimin ini, hampa wajib kena tolong aku. Dia kata, hampa wajib kena tolong aku. Tolong aku kafankan seseorang. Abu Dzar tak mati lagi masa tu, tapi duk nampak dah, saat-saat akhir tu sudah nampak. Bila kata dekat rombongan ini, dia kata, hampa ni kok mana cerita pun, hampa jangan pi lagi, tunggu Ustaz, apa-apa jadi, hampa kena tolong aku untuk kafankan seseorang. Wa tu'jaruna fih, dan hampa akan dapat pahala kalau hampa buat benda ni. Qalu, kata rombongan itu, wa man huwa. Dia berkata, siapa dia yang nak mati, yang kami nak kena tolong kapan, yang nak kena tolong urus mayat dia, yang kalau kami tolong kami nak dapat pahala ni. Man huwa, siapa dia ni? Qalat Abu Dzar. Bini dia kata, orang itu ialah Abu Dzar, suami aku.
fafadauhu biabaihim wa ummahatihim wa wada'u siyatahum fi nuhuriha yabtadirunah. Depa dengar nama Abu Dzar, satu nama yang sangat-sangat biasa dengar tapi tak pernah tengok. Dengar nama Abu Dzar pakai tarkampi, pergi tengok dia duduk terlentang dalam keadaan sakit, nak tunggu mati. Apa ada pakai bawa keluar, nak bagi sedekah, nak bagi derma, nak bagi bantuan, macam tu. Pasal apa? Excited jumpa satu orang yang namanya besar. Tiba-tiba hari ni jumpa. Faqala abshiru, dalam pada duk nak sakit nak mati ni, cakap lagi. Dia kata dekat rombongan hak mai ni, dia kata abshiru, dia kata bergembiralah hampa. Nasib baiklah hampa ni. Antumun nafar alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hampa adalah kaum yang Nabi sebut dulu. Dia percaya, tuan-tuan. Hampa adalah kaum yang Nabi habaq ke aku dulu. Aku dengan kawan-kawan aku, Nabi habaq. Nabi kata akan ada seorang pi mati di ardin falah, di kawasan bumi yang terpencil, mati keseorangan, mati tak ada siapa nak tolong, tapi Allah hantar mai satu kumpulan orang, depa ni mai tolong. Hampalah, dia kata. Hampa Nabi sebut lama dah, hari ni hampa mai. Abu Dzar wafat 32 Hijrah. Nabi wafat 23 tahun lepas Nabi wafat. Hak Nabi kata ni jadi. Summa qad asbahtu al-yawm haythu tarawun. Dia kata macam hampa tengok aku lah, aku duk menunggu saat mati aku. Aku tak larat sangat dah ni, dia kata. Walau anna thawban min thiyabi yasa'uni lam ukaffan illa fihi. Pesan lagi dalam pada duk tenat nak mati tu, pesan lagi. Dia kata kalau aku mati saat lagi, kalaulah kain hak aku duk pakai ni boleh buat kapan aku, padan dengan kapan dengan kain ni saja, aku tak mau kain orang. Tak lagi, tuan-tuan, kita cerita siapa dia Abu Dzar ni. Punya zuhud, punya tak mau dunia ni sampai macam ni. Dia kata kalau takdir aku mati saat lagi, kalau pakaian aku ni boleh lepas kapan aku, padan dengan kain ni aja, aku tak mau kain orang. Dia pesan dekat rombongan ini, fa anshudukumullah alla yukaffinani rajulun minkum kana amiran au arifan au baridan. Dia kata aku minta tolong dekat hampa. Dia kata saat lagi hak nak tolong kapan aku, nak tolong urus mayat aku saat lagi, kalau boleh aku nak orang tu bukan orang yang pernah jadi ketua, bukan orang yang pernah pegang jawatan. Aku tak mahu orang macam ni urus mayat aku. Tuan-tuan, takutnya dia dengan jawatan ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, faham pada kita. Saya, tuan-tuan semua kerja. Tak kira lah kita kerja kerajaan ke, kita kerja private sector ke, kita kerja apa ke, dengan terpakai, dengan terguna barang hak bukan hak kita ni, tak payah elak. Tak payah elak. Kita guna barang tempat kerja, sedangkan guna bukan untuk kerja tapi untuk kita, tak payah. Tu kalau kerja. Kalau jadi bos, lebih lagi. Abu Dzar ni sampai macam tu. Dia tak mau ada calak, dia tak mau ada sikit cemar. Dia punya jaga selama ni dah sampai hari last ni, hari mati. Dia tak mau orang hak pergi urus mayat dia tu orang yang ada masalah dengan Allah. Dia tak mau. Demi Allah, dia kata aku minta dekat hampa, kalau boleh, dia kata aku tak mau orang yang biasa jadi amir, orang yang biasa pegang jawatan jadi ketua urus aku saat lagi. Aku minta yang tu. Fakullul qaum kana qad nala min dhalik
Kata rawi hadis ni, mana nak cari, semua hak duk ada tu biasa jadi pemimpin, biasa pegang jawatan. Tak ada biasa jadi tok siap masjid, jadi AJK masjid, jadi setiausaha bendahari, pengurusi masjid. Setidak-tidaknya biasa jadi presiden persatuan penduduk dalam kampung. Tak ada biasa jadi JKK. Jadi nak cari seorang hak macam dia mau tu, semua kata pernah pegang amanah. Illa fatan minal ansar, melainkan dalam tu ada seorang budak muda. Fatan minal ansar, dia orang Ansar, orang Madinah. Kana ma'al qaum, dia ada dalam grup tu. Qal, kata budak muda ni, dia kata ana sahibuk. Dia kata ya Abazar, saya boleh jadi kawan tuan. Saya tak pernah jadi apa, saya tak pernah pegang amanah, tak pernah pegang apa jawatan pun. Dia kata saubani fi aibati min ghazli ummi, bahkan saya ada kain dolai, kain tu mak saya yang tenun kain tu bagi kat saya. Memang kain tu bersih, tak ada hal kau kata ada unsur-unsur tak elok, duit tu bersih, mak saya tenun daripada awal bagi kat saya, kain tu dah ada. Kalau in case nak kapan tak lepas lagi, kain tu kita pakai. Kata Abu Zar, anta sahibi. Dia kata kalau macam tu hanglah sahabat aku. Dia kata. Tak lama selepas tu Abu Zar pun meninggal dunia, dan dia dikafankan, diuruskan oleh budak ini. Hadis itu hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Siapa Abu Zar? Nama dia Jundub bin Junadah. Dia daripada Bani Ghifar. Itu sebab dia dipanggil Abu Zar Al-Ghifari. Dia daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ini satu kelompok Arab yang terkenal sebagai qati'ut tariq, penyamun. Kasang dia ni, latar belakang dahsyat. Dia satu abang long besar dalam Bani Ghifar. Dia qati'ut tariq, dia ni bukan pencuri, dia penyamun di jalanan. Sebelum dia masuk Islam, dia seorang mulhid. Mulhid ni etis, tak ada agama, dan dia tidak pernah dilihat oleh siapa-siapa pun sembah berhala, tak pernah. Dia satu orang yang tak percaya segala tokong-tokong berhala ni, tak percaya. Dia kira hang kerja hang boleh duit, hang tak kerja hang tak boleh duit. Dia tak ada sangkut dengan Tuhan hidup dia. Hang tak jaga kesihatan hang sakit, hang tak makan ubat hang mati. Dia dalam hal dia, dalam biji cepua dia duk kira dia tak ada sangkut dengan Tuhan. Dia mulhid, dia satu orang yang tak ada agama. Dalam pada duk jadi penyamun, dia duk samun orang yang lalu lalang di kawasan dia. Kawasan Bani Ghifar ni sangat strategik, kawasan cantik. Orang Mekah kalau nak pergi menyaga di Syam, Syam Syria lah, Mekah duduk belah bawah ni. Kalau mereka nak pergi menyaga di Syam, mereka mesti kena lalu kawasan Bani Ghifar ni. Masa lalu tu puak ni duk tunggu, duk pintai misai. Memang kena, memang kena. Mereka ni penyamun di kawasan tu. Dalam pada duk jadi penyamun ni, sampai ke telinga dia, sampai ke pengetahuan dia, kata di Mekah sudah muncul satu orang yang bernama Muhammad, mengaku kata jadi Nabi. Bila dia dengar benda tu, dia ajak abang dia nama Unais. Dia ajak abang dia kata, abang jom aku nak pergi tengok yang kata Muhammad ni. Dalam pada dia satu penyamun yang mulhid, yang tidak ada agama. Allah nak pilih dia ni, tu dia tuan-tuan.
Itu yang kata rencana Allah. Itu yang kata Allah ni dia ada plan dia. Tuan-tuan jangan terkejut kalau sekiranya esok Donald Trump mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Jangan terkejut. Pasal apa? Benda ni ada dalam ilmu Allah. Allah tahu siapa nak jadi apa. Siapa pernah sangka Barack Obama nak pergi jadi Presiden Amerika? Dia satu orang kulit hitam. Dia boleh jadi Presiden Amerika dan dia daripada asal usul Islam. Barack Hussein Obama. 2 term, 2 penggal dia jadi Presiden Amerika. Lagi beberapa hari dia nak turun daripada jawatan Presiden. Dia luluskan peruntukan berapa banyak untuk nak tolong orang Islam Palestin. Sengap-sengap dia buat kerja ni. Kemudiannya baru orang tahu, baru orang nampak. Rupanya Barack Obama ni dia sangat cenderung kepada nak tolong orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik cerita Abu Zar balik. Dia pisat saja Barack Obama, Trump ni sat saja. Dia balik mai kepada Syekh Abu Zar kita ni. Dia kata ke abang dia, dia kata jom aku nak pergi Mekah, aku nak tengok ni yang kata Muhammad yang pergi duk habaq kat orang kata dia jadi Nabi ni, jom. Abang dia nama Unais, abang dia kata jom, dia pergi. Bila sampai di Mekah, dia usar. Tahu usar? Dia tengok kok jauh dulu, tengok dulu yang kata Muhammad ni dia ni lagu mana, dia punya pattern dia macam mana, dia punya style dia lagu mana, dia punya cara cakap dia macam mana, benda hak dia cakap ni apa. Bila dia dengar sikit sebanyak Nabi duk cakap ni, dia kata dia ni Nabi betul. Dia kata. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah aslim ni. Wahai Rasulullah, bagi saya jadi orang Islam. Nabi syahadah dia. Dia mengucap Islam, dia pergi berdiri di depan Kaabah. Yang pada masa itu Kaabah dipenuhi dengan berhala yang disembah oleh puak kafir Quraisy. Dia pergi berdiri di tepi Kaabah, dia terus bagi tahu kat semua orang. Dia kata, dengar Ustaz, ni aku nak abang ni. Dia kata, aku Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam At-Tabari, dia kata dia ni, yang kata Abu Zar Al-Ghifari ni, dia sama ada orang nombor 4 ataupun orang nombor 5 masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun. Mereka ni adalah orang-orang yang awal-awal, yang dahulu dalam terima Islam. Imam At-Tabari kata, daripada sumber-sumber yang dia dapat, Abu Zar sama ada nombor 4 ataupun nombor 5. Tuan-tuan, nombor 4, nombor 5 ni top 10. Dia boleh daripada satu penyamun, dia boleh terima Islam, dia boleh pergi berdiri di depan Kaabah, sedangkan dia tahu risiko, akibat kalau dia pergi mengaku kata dia Islam masa tu, memang dia akan demah dia. Ni istro ni, dia tahu tak demah tak demah ni, saya tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Elok habis aja dia abang, dia kata aku Islam, dia kata demah. Sampai terlentang dia tergulin atas tanah. Angkat balik, esok mai pula abang lagi sekali, demah lagi sekali, pukul lagi sekali, rebah tergulin, dia pangkat balik, esok mai lagi sekali. Penyamun tuan-tuan. Dia bukan imam masjid, dia penyamun. Takkan kena pukul rebah tergulin, bangkit lap darah lagu tu, ya pergi balik lah. Hari ketiga lepas dia kena demah tergulin, Al-Abbas mai. Siapa tuan-tuan Al-Abbas ni? Pak penakan Nabi SAW. Al-Abbas belum Islam. Al-Abbas mai berdiri di tepi itu, tahan orang haduk pukul Abu Zar ni. Dia kata, hampa kenal ke siapa dia ni? Al-Abbas, dia ni siapa tuan-tuan? Dia ketua rombongan perdagangan Mekah.
Dia nak bawa barang pergi menjaga di Syam. Berapa kali dah dia kena tahan, duk kena pau dengan dia ni. Dia tahan dia ni. Dia kata, hampa tahu ni siapa dia ni? Yang hampa duk demah dia terguling-terguling, hampa tahu ke dia siapa? Gangster Mekah kata, kami tak tahu. Tak tahu aku nak abang. Inilah, dia kata, kepala, di antara kepala masam Bani Ghifar. Dia kata, hampa duk pukul dia ni, dia seorang. Hampa duk pukul dia ni, hampa tak ingat ke esok satu hari kita nak bawa barang dagangan kita, kita nak pergi menjaga di Syam, kita nak lintas kampung dia. Dia kata, naik cuak apa-apa tu. Kata, awak tak abang? Kata, abang belum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas pada tu, Nabi SAW suruh dia balik kampung dia, bawa Islam, syahadahkan orang kampung dia. Di segala penyamun tarbus, 40 penyamun ni semua hampir ajak mereka masuk Islam. Bermula dengan dia masuk Islam, dia jadi satu orang yang sangat piety, orang putih kata. Piety ni maksud apa tuan-tuan? Dia tak melawak dengan Islam ni. Bila masuk Islam, dia buang habis tak elok dia. Dia jadi satu orang yang saleh. Dia jadi satu orang yang sangat bertakwa. Dia jadi satu orang yang sangat amanah. Dia jadi satu orang yang sangat mencintai ilmu. Dia jadi satu orang yang beramal sungguh-sungguh dengan ilmu. Dia memilih untuk hidup zuhud dan miskin. Bukan tidak pernah mai peluang untuk jadi kaya, dia tak mau. Dia jadi satu orang yang sangat jujur, yang kata Abu Zar Al-Ghifari ni. Bahkan dia satu orang yang sangat vokal. Vokal ni apa tuan-tuan? Bukan vokalis kumpulan nak menyanyi tu. Vokal ni maksudnya outspoken. Maksudnya dia ingat dia nak tegang, dia tegang. Itu vokal. Tak ada siapa boleh kontrol dia, kata hanya duk cakap. Tak boleh. Dia ni la yakhafu laumata laim. Dia tidak pernah takut kepada suara-suara yang mencela dia. Apa nak kata kat aku, apa nak fitnah aku, hampa nak cemuh aku, hampa nak caci aku, itu hampa punya hal. Aku nak kata, aku kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia balik pergi dekat kampung Bani Ghifar. Bila dia sampai di sana, dia ajak geng-geng dia masuk Islam. Setengah daripada Bani Ghifar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setengah masuk Islam. Hak setengah lagi kata, kami tak mau lagi. Tak apa, dia kata. Apabila Nabi SAW hijrah ke Madinah, hak setengah lagi Bani Ghifar yang tak Islam ni pergi jumpa Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, kami pun nak Islam. The whole Bani Ghifar jadi Islam. Dengan kerana Bani Ghifar masuk Islam, satu kelompok Arab lagi yang menjadi kembar mereka, Bani Aslam nama. Bani Aslam pula bila tengok Bani Ghifar semua masuk Islam, Bani Aslam pergi jumpa Nabi SAW. Bani Aslam kata, kami pun nak masuk Islam. Dalam Sahih Muslim cerita benda ni. Nabi SAW doa, Nabi kata, Ghifar ghafarallahu laha. Nabi kata, Bani Ghifar, mudah-mudahan Allah ampun silap-silap hampa. Wa aslam salamahallah. Manakala Bani Aslam yang kerana Bani Ghifar masuk Islam, mereka pun masuk Islam, Nabi doa, Nabi kata, Bani Aslam, mudah-mudahan Allah bagi dekat hampa keselamatan dan kesejahteraan. Abu Zar Al-Ghifari wafat 32 Hijrah. Dalam tempoh dia jadi orang Islam, jadi sahabat Nabi, dia meriwayatkan 12 hadis. Yang hadis itu masuk dalam kumpulan
Al-Bukhari dan Muslim. 12. 2 hadis riwayat Muslim sahaja. 19 hadis masuk dalam kitab Sahih Muslim. Dan ada dekat-dekat nak 300 hadis yang riwayat dia ada di dalam beberapa musnad hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita Abu Dzar Al-Ghifari. Hebat orangnya, tapi memilih untuk hidup macam tu, yang akhirnya pergi mati dekat Ardil Falah, di kawasan padang pasir yang terpencil. Nabi sebut apa hak Nabi sebut jadi belaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, kata Mutarrif, dia kata, aku dengar orang habaq dekat aku kata Abu Dzar ada riwayat hadis daripada Nabi. Mutarrif ni dia tabi'in, dia bukan sahabat. Dia dengar orang habaq kat dia kata ini hadis. Hadis ni sumber dia daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Mutarrif ni tak dan jumpa Nabi, tu sebab dia tabi'in. Dia nak confirm kata betul hadis tu riwayat sumber mai daripada Abu Dzar. Mutarrif pi cari Abu Dzar. Dan macam tu generasi dulu, mereka tak terima satu-satu benda sewenang-wenang. Mereka akan make sure, mereka akan pastikan kesahihan benda tu. Bila Mutarrif dengar benda ni, dia habaq kat dia kata hadis ni Abu Dzar yang habaq. Dia tak puas hati dengan orang habaq saja, dia pergi cari Abu Dzar Al-Ghifari. Bila sampai di depan Abu Dzar, dia kata dekat Abu Dzar, dia kata balaghani annaka taqul, sampai ke telinga aku, kata hang ada bagi tahu, kata Nabi kata hang dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata thalathah yuhibbuhumullahu azza wa jal wa thalathah yubghidhuhumullahu azza wa jal. Ada orang main habaq kat aku kata hang ada dengar Nabi kata satu hadis, yang hadis tu Nabi kata ada 3 golongan Allah cukup sayang kat 3 golongan ni, dan ada 3 golongan Allah cukup benci dekat 3 golongan ni. Aku nak tanya, dia kata betulkah hadis ni daripada hang? Mutarrif pergi tanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar bila dengar aja orang tanya yang tu, dia kata na'am, ya, kalau itu yang hang nak tanya memang betul, itu hadis aku dengar pada Nabi sendiri, dia kata. Kemudian kata dia, hak ni nak abang ni yang kata Abu Dzar ni, dia kata apa? Fama akhaluni akdhibu ala khalili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia ulang 3 kali, dia kata fama akhaluni akdhibu ala khalili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak mungkin aku nak bohong atas nama kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dia kata kalau hak tu hang kata betul tak betul aku dengar pada Nabi, aku habaq kata betul. Dan aku nak habaqkan hang lagi satu. Aku tak mungkin aku akan bohong atas nama Nabi. Kalau Nabi kata, aku kata Nabi kata. Kalau Nabi tak kata, aku tidak akan kata Nabi kata. Kerana aku Abu Dzar tak mungkin aku nak berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kekasih aku, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu dia habang, dia kata ada 3 golongan yang Allah cukup sayang. Yang pertama, rajul ghaza fi sabilillah falaqiyal adu mujahidan muhtasiban faqatala hatta qutila. Golongan pertama yang Nabi cukup sayang adalah orang yang apabila mai panggilan jihad terus keluar, tak ada fikir 2 kali. Bila mai panggilan jihad terus keluar, dan dia keluar dan dia berjihad semata-mata mengharapkan keredaan Allah, tak ada ingat lain.
wa antum tajiduna fi kitabillahi azza wa jal. Dia kata bab ni hampa pun biasa dengar dalam Quran. Tuhan ada kata innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Dalam surah As-Saff ayat 4 Tuhan sebut benda ni. Sesungguhnya Allah cukup sayang dekat orang yang sanggup pergi berjuang pada jalan Allah dalam keadaan mereka keluar itu bersaf dan teratur. Golongan Allah cukup sayang adalah orang yang apabila mai panggilan jihad tak fikir dua kali, terus keluar dengan niat yang satu, nak cari keredaan Allah. Yang kedua, warajul lahu jar yu'dhihi fayasbiru ala adhahu. Golongan kedua yang Allah cukup sayang, ada satu orang yang hidup berjiran, tapi jiran dia ni Allahu Akbar, hari-hari menyakitkan hati dia. Satu orang ditakdirkan Allah dapat seorang jiran, yang jiran ni daripada celek mata pagi sampai nak pejam mata tidur, lain tak ada, menyakitkan hati jiran. Dia suka mengumpat, dia suka create story, dia suka buat cerita tak elok, dia suka fitnah jiran dia, dia buat benda nak bagi jiran sakit hati. Tapi yang kata jiran yang Allah sayang, yang Nabi sayang ni, wa yahtasibuhu hatta yakfiyahu Allahu iyyahu bimautin aw hayah. Kok kata nak balas balik, tak. Dia sabar, dia minta kepada Allah, Allah, engkau sahaja Tuhan yang boleh stop kejahatan dia ni. Sama ada Allah nak stop jahat dia dengan ubah hati dia bagi jadi dia insaf, bertaubat, ataupun bagi dia mati. Engkaulah Allah yang urus dia ni. Aku tak akan buat apa kat dia, aku tak akan jawab balik apa dia kata. Dia sabar, dia mengharapkan Allah untuk tolong dia dalam nak menyelesaikan masalah jiran jahat ini. Allah sayang jiran yang macam ni. Yang ketiga, warrajul yakunu ma'a qaum fayasiruna hatta yashqa alaihimul kara awin nu'as fayanziluna fi akhiril lail fayaqum ila wudu'ihi wassalatih. Golongan ketiga, Allah cukup sayang, ada satu orang yang ikut rombongan. Dalam rombongan ni ramai kawan, berjalan jauh, penat, letih dan mengantuk, tapi malam bangkit juga untuk bertahajud. Allah sayang orang macam ni. Kita tak letih pun tak bangkit. Kita ni tak letih apa pun, main mengaji aja, balik tak bangkit. Tapi orang yang duduk di dalam musafir ni penat tuan-tuan. Tu saya kata pergi Songkla, pergi Phuket, tuan-tuan pergi umrah pun penat. Daripada nak turun rumah, daripada sampai di airport, daripada Kerenah airport, daripada hal nak check in barang, daripada naik kapal terbang 8 jam duduk keras kediang atas bangku kapal terbang pula, naik Air Asia X pula, tu dia macam sempit, duduk keren macam tu, penat. Nak buat tahajud, dia kata pakai dah, lain kali banyak hari lagi dah. Sampai di Madinah, sampai di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah korang-korang satu malam tahajud di bumi Nabi. Tak buat. Nabi sayang dekat satu orang yang duduk dalam rombongan yang penat, letih, mengantuk, tapi tang bangkit malam untuk tahajud, dia tak tinggal. Nabi sayang, Allah sayang orang macam ni. Dan kata Abu Zar Al-Ghifari, Nabi SAW beritahu ada 3 golongan Allah cukup murka, cukup marah, cukup benci kepada 3 ni. Siapa mereka ni? Yang pertama, Al-Fakhurul Mukhtal, golongan yang sombong dan bangga diri. Sombong, tak boleh orang tegur. Dia saja boleh tegur orang, dia tak boleh ditegur. Fakhur, bangga diri, dia rasa dia yang terbaik, dia yang paling faham, dialah. Orang macam ni
Allah tak suka, Nabi tak suka. Abu Zar kata, hampa bukan tak tahu, wa antum tajiduna fi kitabillah, Quran pun ada sebut benda ni, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman ayat 18. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak suka kepada orang yang sombong dan bangga diri. Yang kedua, Allah tak suka wal bakhilul mannan, kedekut, bakhil. Sekali dia bagi duit ke orang, duit sebut tu lah sampai sebulan. Al-bakhil, kedekut. Al-mannan, mengungkit. Nak rasa duit dia ni, dia kata kalau dapat sujud syukur, tak boleh rasa. Kalau sekali dia terbagi ke apa ke, dia duk sebut tu lah, dia jumpa siapa pun dia duk abang tu lah. Allah tak mahu orang macam ni. Dan yang ketiga, wattajir wal bayya' al halaf. Yang ketiga, Allah tak suka, Nabi tak suka, businessman yang jual barang, sekali dengan jual barang, sekali dengan mulut cakap sumpah palsu. Yang ni benar elok ni. InsyaAllah saya duk jual, tak pernah siapa komplain. Sumpah palsu. Kalau jual muatan masam dengan tak lekang apa mau cukup. Kalau jual derian mangkang. Tapi mulut ni bersumpah kata benda elok. Allah benci orang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia, satu, jadikanlah diri kita orang yang Allah kasih. Cari jalan macam mana pun, buat benda baik. Harap-harap dengan buat baik Allah sayang kita. Yang kedua, elak diri daripada jadi orang yang Allah benci. Sama, kalau kita tahu dah benda ni kalau buat tak bagus, nak bolehkah Allah benci kita, Nabi tak suka kita, tersabar. Yang ketiga, pastikan apa juga benda mai telinga kita, pastikan kesahihan sebelum disebarkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah bagi kat kita 24 jam sehari. Seminggu ada 168 jam. Sehari 24 jam, seminggu 168 jam. Tak bolehkah kita bagi balik dekat Allah 3 jam seminggu? 3 jam daripada 168 jam. Bagi balik 3 jam ya kepada Allah. Dengan main masjid, pahala yang i'tikaf dapat, dengar kuliah cerita pasal Quran, pasal hadis Nabi, untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapa-siapa. Tak bolehkah 168 jam Allah bagi balik dekat Allah seminggu sekali aja, di mana-mana masjid, untuk bagi balik masa yang Allah bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ada baki 168 jam lagi ada seminggu. Buatlah kalau nak buat kerja, makanlah kalau nak makan, minumlah kalau nak minum, rehatlah kalau nak rehat, tidurlah kalau nak tidur. Kita masih ada 165 jam. Jangan kedekut untuk bagi 3 jam seminggu. Tu nak dengar ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata kita sibuk. Tak ada manusia dalam dunia yang tak sibuk. It's a matter of how kita manage masa kita. Persoalan dia macam mana kita nak urus masa kita. Itu saja. Jangan kata sibuk. Tak ada manusia yang tak sibuk. Kalau kita boleh urus, tuan-tuan, seminggu 3 jam. Masih baki 165 hours. 165 jam untuk nak buat apa saja. Kalau 3 jam seminggu kita tak boleh bagi, jangan sembang pasal Abu Zar Al-Ghifari. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kalau berhenti tentu tu pun padan dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12.
Bahrul Mazi jilid 12, muka surat 212. Muka surat 212, bab ma jaa fi aklil jarrah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan harus makan belalang. Makan belalang ni hukum dia apa? Harus. Maksudnya kalau makan tak berdosa. Semalam saya baca kitab di masjid di Pulau Pinang, cerita tafsir Quran, cerita tentang kalau orang yang ditakdirkan Allah duduk dalam keadaan darurah, dalam keadaan darurat. Kita buat contoh, kata dia naik kapal terbang dia crash, dia jatuh di tengah padang pasir. Tak ada apa dah di situ. Semua orang mati, dia seorang hidup. Apa benda pun tak ada. Daripada sehari 2 hari, daripada 2 hari seminggu, ada bekas sikit, dia bawa biji jangwih lengkawi. Tu pun habis dah. Dengan seminggu ni makan sehari 2 ulas biji jangwih lengkawi, habis dah. Tak ada dah. Duk tengok pasiang dengan mayat kawan hak mati ni. Boleh tak boleh makan mayat kawan? Imam Asy-Syafi'i, dalam fatwa Imam Asy-Syafi'i, dia kata harus. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik kata tak boleh. Tak boleh. Tapi Imam Asy-Syafi'i punya fatwa, dia kata boleh, harus, kerana itu sudah diklasifikasi sebagai keadaan darurah, yang kalau tak makan boleh mati kau hak masih hidup ni. Tapi makan tu dia kata apa? Jangan sampai rasa-rasa sedap lagu nak apa habis satu body, tak boleh. Dia makan sekira-kira jangan mati, itu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni tajuk ringan. Tajuk apa? Belalang. Boleh tak boleh makan? Ketahuilah saudaraku, belalang itu harus dimakan dia dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikeluarkan hadis itu oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah ibni Abi Aufa annahu su'ila 'anil jarad faqala ghazawtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawat na'kulul jarad. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, bahwasanya ditanya akan dia tentang hal makan belalang. Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi. Orang tanya dia, kan, bila Nabi dah tak ada, yang tinggal siapa? Sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi, kaum keluarga Nabi menjadi tempat reference, tempat rujukan untuk orang nak tanya hal-hal yang berbangkit tentang terutamanya hukum hakam agama. Maka Abdullah bin Abi Aufa, orang sepi tanya dia, apa hukum makan belalang? Boleh tak boleh kita makan belalang? Maka jawab dia bahawasanya, dia kata adalah aku, dia kata boleh dimakan. Maka jawabnya, telah ikut berperang aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 kali perang. Sahabat Nabi tuan-tuan, depa ada buat counting, depa buat bilang berapa kali ikut perang. Ada sahabat yang miss satu perang. Dia miss perang Badar. Dia menyesal ni, Allah aja yang tahu. Pak penakan kepada Anas bin Malik, dia miss dalam perang Badar. Bukan saja tuang, dia miss atas sebab-sebab tertentu. Dia menyesal ni sampai dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata aku menyesal pasal aku miss perang Badar. Kalau sekiranya Allah takdirkan ada perang lain lepas ni, dia kata, tuan tengoklah apa yang saya akan buat dalam perang itu. Kita bukan ajak pergi perang, ajak main mengaji saja. Karut su. Kau kata ajak pergi perang, lari menyorok tahun, ajak mengaji. Kata ni malam ni Masjid Sultanah, jom. Tak apa, pergi dulu tu tak pergi lah. Tahu tak apa, pergi dulu. Yang ni berapa kali dah aku duk ajak, pergi dulu ni. Kan dia kata tak apa, nak duk ingat nak pergi kat kali ni.
Duk ingat saja. Excuse ni sampai habis dah excuse ni. Mak menakan nak pergi umrah malam ni, nak pergi baca Yasin dengan excuse ni, tak tahu nak abang dah punya duk bagi alasan ni. Bukan nak lari daripada ajak pergi perang, ajak pergi mengaji. Kalau nak sembang Abu Zar Al-Ghifari apa bendanya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, menjadi satu kepuasan hati mereka bila mereka boleh ikut sama dengan Nabi di dalam medan perang. Khalid Al-Walid tiap-tiap kali turun perang, yang dia harap satu aja, dia harap syahid. Allah tak bagi dekat dia syahid. Akhirnya Khalid Al-Walid mati atas katil, mati sakit. Pun begitu, ketika mandi mayat dia, nak cari satu besar ibu jari di seluruh tubuh dia yang tidak ada parut akibat daripada kelukaan kerana cedera di dalam perang sabilillah, tidak ada. Setiap inci tubuh dia penuh dengan parut. Dia punya mencari syahid, Allah tak bagi. Punya mahainya syahid ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Abdullah bin Abi Aufa, bila orang mai tanya dia ni belalang ni boleh makan ke tak boleh makan, dia kata macam ni lah. Dia kata ghazautu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawat. Aku ikut Nabi pergi perang 6 kali. Dia kata na'kulul jarat, dan masa kami ada di medan perang, kami makan belalang. Kami makan belalang, dia kata. Ada setengah riwayat kata bukan 6 kali, 7 kali perang. Dan ketika itu kami jadikan belalang ni makanan. Dan Nabi SAW melihat kami memakannya. Maksudnya Nabi makan tak? Nabi tak makan. Sama kes dengan apa tuan-tuan? Dengan buat lagi tu jangan kata ulang pula. Yang tu Bob pun macam tu juga. Bob. Kalau hadis cerita Khalid Al-Walid, cerita tentang Bob ni. Dia kata dia dapat Bob, dia proses, dia salai. Nampak masak elok ya, bismillah jalan. Nabi duk tengok, mereka duk bobok makan. Lepas semua Nabi kata hampa makanlah. Nabi kata aku tak biasa makan binatang ni. Maka benda tu jadi apa? Jadi dalil. Menjadi dalil bahawa binatang itu harus dimakan. Cuma Nabi tak suka. Nabi tak suka. Sama dengan belalang. Abdullah bin Abi Aufa kata, kami tangkap belalang ni tak kira buat macam-macam lah. Kalau ada satu tukang masak, cara masak kurma, cara masak kan, ikutlah. Dia pandai buat lagu mana, paling-paling tak ada pun bakar ngap masuk dalam mulut dan sebagainya. Yang pentingnya kami makan. Nabi tengok, Nabi tak makan, Nabi tak larang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah makan belalang itu apa kata ulama? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dalam hadis tadi menunjukkan harus makan belalang, dan telah ijma' orang Islam harus makan belalang. Habis ijma' maksudnya apa? Sepakat kata boleh makan belalang ni. Bawah tu ulang, tak payah baca. Dia nak main cerita ulama ni, mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, jumhur ulama apa semua, nak abang kata boleh makan juga. Tuan tengok bawah tajuk baru, bab fi du'a 'alal jarat. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan doa ke atas belalang. Doa ke atas ni maksudnya apa? Minta doa supaya binasa belalang. Boleh tak boleh? Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya belalang itu salah satu daripada makhluk yang banyak jadinya pada masa yang dikehendaki Allah. Belalang ni dia macam kita duk tanam padi ni, apa benda ada main makan padi tu? Bena apa? Bena perang ke bena perang? Saya tak tahu. Ada kata bena perang, ada kata bena perang. Bena perang lah. Okay. Dia bukan selalu ada, dia ada musim dia. Sama dengan binatang tu, satu lagi hadu jadi melepuh tu apa?
Cali. Dia bagi nama orang putih kat dia. Dia kata Cali. Masa saya duduk kerja, duduk mengajar di kolej matrikulasi dulu. Kolej matrikulasi Pulau Pinang ni duduk tepi Bendang. Allah, hari-hari cikgu-cikgu jadi wadan ni duk kena jadi ambulan, duk bawa dia pergi hospital. Kena, dia ni kena pipi, dia ni kena buah tengkok, dia ni kena tiadai. Dan Charlie ni, yang kata Charlie's Angel ni, dia bukan ada selalu, dia ada season dia ada masa dia ada waktu dia. Ada waktu tak ada. Sama dengan belalang. Kerana belalang itu satu tentera besar daripada tentera Allah. Itu dia. Belalang ni Allah Subhanahu Wa Taala buat dia, bukan saja buat. Kadang-kadang Allah bagi tugas dekat dia. Belalang ni ada waktu, ada ketikanya Allah jadikan dia ni jundullah, jadikan dia ni tentera Allah. Allah arahkan belalang ni untuk buat kerja memusnahkan benda-benda tertentu, tempat-tempat tertentu, golongan tertentu. Maka dia ni, belalang ni kadang-kadang dia ni kena kerahan tenaga. Allah suruh dia menjadi tentera Allah untuk pergi musnahkan orang-orang yang tertentu. Sekiranya dikehendaki Allah menurunkan balak kepada satu-satu tempat, maka Allah biasa menggunakan belalang untuk tujuan itu. Maka boleh jadi banyak dia secara tiba-tiba, sehingga jikalau terbang semuanya satu kumpulan, satu kawan, nescaya menutup langit daripada mata kita. Tu dia mai. Bila dia mai satu tugas, Allah bagi satu assignment, satu tugas dekat dia, dia nanti tak tahu mai mana, tak tahu. Kemarin tak ada, kemarin dulu tak ada, minggu lepas tak ada, sebulan tak ada. Tiba-tiba hari ni dia muncul mai. Sekali dia terbang tu tak nampak langit. Mana mai tak tahu. Ini kerja siapa tuan-tuan? Kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Syekh Idris Al-Marbawi, dan telah berlaku di Mesir, dia kata, dia ni duduk di Mesir tuan-tuan. Allahu Akbar. Syekh Idris Al-Marbawi ni, kitab kita ada baca ni, kitab karangan dia, karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Tak usah cerita Baharul Mazi lah, dia ada sampai berbelah, sampai berpuluh jilid ni yang kita ada baca ni. Kamus Al-Marbawi hak dia buat, dia buat sampai hari ni tak ada siapa boleh ting. Astro tahu ke ting ni? Sampai hari ni tak ada siapa boleh challenge, tak ada siapa boleh lawan lagi. Kamus Arab Melayu Idris Kamus Al-Marbawi nama dia. Masuk aja Maktab Mahmud kena beli dah kamus ni. Boleh dikatakan satu kamus yang lengkap. Pernah ada beberapa company ni, syarikat printing ni, pergi jumpa dia. Pergi jumpa ni, Allah yarham, yang dikasihi Syekh Idris Al-Marbawi ni, Tuan Guru Syekh Idris Al-Marbawi ni. Ini macam ni, kalau tuan-tuan nak panggil Tuan Guru tak apa. Tuan-tuan, title Tuan Guru tu jangan bagi sebarangan. Jangan. Baru ceramah sebulan dua, Tuan Guru dah. Simpanlah title tu, bagi harga dekat title tu. Jangan bagi sebarangan. Kadang saya duduk tengok dalam Facebook ni naik takut. Tuan Guru juga dia ni pun. Padan dengan panggil ustaz, sudahlah. Tu pun dah cukup baik dah, ustaz tu. Cukup baik dah. Tuan Guru ni simpan. Bagi dekat Tuan Guru Ning Aziz, tak apa. Bagi dekat Tuan Guru Dr. Harun Din, tak apa. Ini orang cukup ingredient, cukup bahan untuk nak tabalkan dia sebagai Tuan Guru. Jangan suka-suka bagi, sayang title tu. Syekh Idris Al-Marbawi, tak ada siapa bagi Tuan Guru dekat dia, tapi dia Tuan Guru sebenarnya. Syarikat printing pergi jumpa dia, minta izin dekat dia. Dia kata, Tuan Syekh, kami minta ni, kami nak modernize kamus Al-Marbawi ni. So, kamus ni dia bahasa macam bahasa Baharul Mazi lah, kita ada baca ni. Dia nak kata klasik sangat pun tak, nak kata modern pun tak. Dia gitu-gitu aja. Tapi ada company pergi jumpa dia, dia pun nak modernkan bahasa tu. Dia tak bagi.
Dia kata kalau demo pandai sangat, demo buat sendiri lah, dia kata. Cari pintu balik. Bukan pasal apa, pasal saat lagi hampa pergi ubah apa, lari daripada maksud sebenar. Dia tak maulah benda tu rosak. Setelah susah payah dia nak buat kamus ni. Tuan-tuan, ni kita duk baca Baharul Mazi ni, berapa banyak pahala pergi dekat dia. Tuan-tuan, dia masa dia menulis kitab ni, dia tak pernah terlintas dalam hati dia nak ambil royalty. Tak pernah terlintas. Tadi ustaz saya telefon duk sembang. Ustaz saya di Kolej Islam dulu telefon. Duk sembang. Dia kata kita duk baca lagi lah Baharul Mazi. Kata saya boleh tekat tu ya ustaz. Kata saya tak boleh lah, kitab-kitab besar-besar. Saya tekat-tekat kitab ni boleh lah baca ketek-ketek. Tapi sungguh ustaz saya kata. Dia kata tapi sungguh, dia kata heran no, dia kata ustaz saya kata. Heran no. Kita kalau kita jadikan teks baca kitab di masjid ni, kita ambil kita Rumi, hak orang duk tulis banyak-banyak lah ni, macam-macam profesor, doktor apa tulis macam-macam. Kalau kita ambil kitab-kitab tu baca, dia karan tak ada. Tahu karan? Dia tak ada karan tau. Kau hak baca ni pun rasa macam tayar tak cukup angin. Dia karan tak ada, karan. Dia tak spark. Hak mengaji pun duk dengar, duk terbabah tu. Pasal apa tuan-tuan? Kami duk sembang doa lah, saya dengan ustaz saya sembang. Saya kata saya pun fikir juga benda ni. Saya pun fikir juga. Saya baca tafsir Nurul Ihsan dengan saya baca Baharul Mazi. Saya kata tak tahu lah, saya punya duk fikir-fikir lah. Saya kata kot-kot lah mungkin. Pasal mereka ni, mereka ikhlas kot masa tulis dulu ni. Mereka ikhlas. Jadi bila mereka ikhlas, tulisan mereka ni bila dibaca, dia jatuh dalam hati. Dia jatuh dalam hati. Pelepuk masuk dalam hati. Tidaklah maksud saya orang hak tulis kitab lah tak ikhlas. Jangan pergi duk faham mafhum mukhalafah tu. Bukan. Tapi nak abang kata mereka ni ikhlas. Ikhlas ni dapat dilihat tak mana tuan-tuan, dia tak pernah fikir duit. Dia fikir ni, dia nak ilmu ni sampai pada orang. Bila orang dapat ilmu, dia puas. Dia tak pernah fikir ni aku buat ni printing nak cah berapa, esok jual satu naskah orang nak bagi berapa. Dia tak pernah fikir yang tu. Dengan kerana itu mungkin berkat tu ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Syekh Al-Marbawi ni, dia kata apa? Telah pernah berlaku di Mesir. Dia kata turun bala belalang sehingga kerajaan Mesir kutip belalang ni dan impun segala bangkai belalang ni, banyaknya bertimbun-timbun, berpongsu-pongsu sampai jadi bukit. Dia kata dia duduk di Mesir. Syekh Idris Al-Marbawi ni duduk di Mesir. Dia kahwin dengan isteri dia di Mesir ni, isteri orang Arab. Hidup tulis kita. Nak boleh ketulis Baharul Mazi ni, dia pergi mengaji dekat tok guru dia yang duk mengajar Sunan At-Tirmizi. Baharul Mazi ni tuan-tuan kitab hadis, kitab himpunan hadis-hadis Imam At-Tirmizi. Ni Baharul Mazi ni. Dia pergi mengaji dekat tok guru dia. Tok guru dia duk syarah di Mesir ni, dia duk dhabit, dia duk tulis, dia duk tulis. Berapa round dia pergi mengaji tu, dia duk himpun hasil tulisan dia, campur dengan ilmu yang ada kat dia, campur dengan bacaan dia, baru dia start menulis ni Baharul Mazi ni. Dan langsung tak pernah ingat nak buat duit atas tulisan ini. Allahu Akbar. Yang tu saja tuan-tuan, pahala dia makan ni tak habis tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia cerita dalam masa dia duduk di Mesir ni, biasa jadi benda ni. Duduk belalang ni tak tahu pada mana mai, gelap langit di Mesir tu. Bila habis dah fenomena belalang ni, nak buang ni belalang hak mati, hak gugung, hak apa ni, duk himpun ni sana satu pongsu, sini satu pongsu, himpun sekali jadi satu bukit belalang. Dia kata demikian Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menggunakan belalang untuk jadi tentera dia.
Maka di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan atas bahawasanya Nabi SAW mendoa atas belalang itu. Nabi biasa doa atas belalang ni. Katanya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a 'alal jarad qala Allahumma ahlikil jarad uqtul kibarahu wa ahlik sigarahu wa absid baydahu waqta' dabirahu fakhudh wa khudh biafwahihim an ma'ashina warzuqna innaka sami'ud du'a. Itu doa yang Nabi biasa ucap dulu. Diriwayatkan daripada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kata mereka ni dua orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoa ke atas belalang. Kata Nabi di dalam doanya, wahai Tuhanku, binasakanlah kiranya akan belalang ini. Pada waktu tu belalang ni sudah main jadi masalah. Jadi masalah belalang ni. Macam hari ni lah, hari ni taklah seteruk tu. Tapi ni cicak ni tuan-tuan. Kalau anak tuan-tuan pergi mengaji sains, pergi mengaji bidang chemistry, kimia apakah benda, boleh pergi cipta satu ubat yang apabila buh di rumah cicak tak masuk. Saya ingat jadi jutawan budak tu. Woi tuan-tuan, masjid wajib beli beli simpan dalam store tu, beli banyak-banyak. Pasal apa? Ini tak ada guna yang mendatang. Kan? Allahu Akbar. Main masjid tu kena dukutit trik dia, trik cicak ni. Kan? Menyusah. Rumah kita pun sama. Turun-turun prank pijak. Alah trik cicak. Kan? Kalau siapa boleh reka satu ubat, kira cicak tak masuk rumah, oh kaya dia ni. Petua dah dalam Facebook tu bagi petua macam-macam. Mereka kata kulit telur pergi bubuh tahun tu cicak nanti tak mai apa semua. Bubuh tahun ni dia mai kot ni. Ni kira ubat ni yang kata bubuh dia tak mai langsung ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian hal dengan belalang ni. Ada waktu dia dah sampai bagi masalah ke orang. Pada ketika itu Nabi SAW doa, Allahumma ahlikil jarad. Nabi minta, ya Allah ya Tuhanku, binasakanlah belalang ni, matikanlah kiranya belalang yang besar-besar dan belalang yang tua-tua, binasakanlah juga yang kecil-kecil daripada belalang, dan juga burukkanlah, kemurukkanlah telur-telurnya. Tu dia, tu kira Nabi nak pukul rapat tu. Minta bagi binasakan belalang ni daripada Tok Nek, Tok Wan, sampai pak dia, sampai pakcik makcik dia, sampailah kalau dia telur ni bagi kemuruk, terus bagi jadi keluar mai belalang. Dan habiskan semuanya, jangan tinggalkan satu pun, jangan tinggal sekong pun, Nabi kata. Nabi doa memang macam tu, rapat Nabi bagi. Dan tegahkan mulut-mulut belalang itu daripada merosakkan tanam-tanaman kami. Bisa mulut dia ni, mulut belalang ni bisa. Macam mana mulut ni yang kata cali apa tadi ni, yang kata ni bena perang apa, sama. Dia bagi jahanam tanam-tanaman orang. Dan bagilah rezeki kepada kami akan sebagai rezeki yang mewah. Nabi minta kepada Allah supaya Allah bagi rezeki kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi, bahwasanya engkau Tuhan yang memperkenankan doa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu, faqala rajul, ya Rasulullah, kaifa tad'u ala jundin min ajnadillah biqat'i dabirih. Dia satu sahabat dengar Nabi doa macam tu, dia kata, awak Nabi doa macam ni. Dia terus kata Jabir, satu orang laki-laki yang dengar doa Nabi tu, terus laki-laki tu kata, ya Rasulullah, pasal apa tuan hamba doa ke atas tentera daripada tentera-tentera Allah? Dia kata, sampai habis binasa mereka ni. Dia duk faham, belalang ni Allah pernah guna untuk jadikan tentera, untuk nak lawan musuh Allah. Kalau dibinasakan belalang ni macam mana? Dia jadi macam tu.
Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan yang demikian itu, maka sabda Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, innaha nathratu hutin fil bahri. Sabda Nabi SAW bahwasanya belalang bukanlah satu umat yang terasing, yang mustaqil, bahkan ia daripada embuh ikan di dalam laut. Itu kalam Nabi. Yang kalam itu menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama hadis. Perbincangan apa? Bincang adakah belalang ni menatang darat atau menatang laut. Pasal hadis Nabi kata belalang itu innaha nathratu hutin fil bahri. Belalang ini adalah hembusan ikan paus di dalam laut. Adakah belalang ni menatang laut? Itu perbincangannya. Cut short kepada perbincangan hadis ni, Imam Asy-Syafi'i kata belalang ni binatang darat. Dan kalau siapa dalam keadaan ihram haji ataupun ihram umrah, kalau dia pergi ketuk belalang dalam keadaan dia dalam ihram, dia kena bayar denda. Bagi golongan ulama yang kata dia binatang laut, dia kata tak kena. Tapi Imam Syafi'i kata belalang menatang darat. Bukan sahaja dia menatang darat, bahkan siapa yang dalam ihram pergi katuk belalang, dia kena bayar denda. Seorang saja sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri dia kata apa? Dia kata belalang binatang darat, tapi kalau orang dalam ihram pergi katuk belalang, tak kena denda. Dia seorang saja. Tapi jumhur ulama kata kena denda. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah lepas ini kita masuk bab fi akli luhumil jallalah wa albaniha. Ni tajuk ni kita dah habang dah beberapa bulan lepas, baru dia main tajuk khusus dia. Hari itu kita habang pasal apa? Pasal masa tu timbul isu tentang kambing yang menyusu susu anjing. Lepas itu timbul perbincangan, kambing tu dia isap susu anjing. Kambing tu macam mana? Bolehkah kita minum susu dia? Bolehkah kita makan daging dia? Lepas itu saya dah bagi satu sinopsis masa kuliah berapa bulan dulu tentang hukum makan binatang yang dipanggil al-jallalah. Binatang al-jallalah ni ringkas dia apa dia? Binatang yang makan najis. Simple contoh kita bawa apa dia? Ayam. Zaman lah susah lah pasal lah semua rumah jamban tutup elok. Zaman dulu ni, satu zaman dulu orang duduk tepi laut kan, tahu mana dia punya tempat dia modelkan pelikat selai dia. Terutamanya subuh-subuh gelap pagi tu, antara nampak dengan tak nampak tu, tahu ada satu orang tak nampak kepala tapi nampak roti mengalir aja. Siapa? Pasal dia tarik kain pelikat dia tutup buat teh, roti mengalir dia yang duduk tayang. Dia lepas satu khazanah negara, dia lepas di situ. Mainlah yang kata ayam ni terekam patut clear. So ayam sudah makan najis, boleh tak boleh kita makan ayam? Itu dia tajuk yang akan datang. Dia kata tentang akli luhumil jallalah wa albaniha. Apa hukum makan binatang yang makan najis? Makan daging dia apa hukum? Makan susu dia, kalau dia binatang ada susu, minum susu dia, apa hukum dia? InsyaAllah kita tengok dalam kuliah yang akan datang, insyaAllah. Kemudian tajuk yang lagi akan datang, dia kata bab fi akli dajaj. Bab fi akli dajaj. Apa hukum makan ayam? Dia makan 50 tahun dah, baru nak tengok apa hukum dia. Apa hukum makan ayam? Lepas tu dia main pula tajuk fi aklil hubara. Apa hukum makan satu binatang, satu burung, dia panggil al-hubara. Hubara ni dia burung besar, tuan-tuan. Hubara ni dia burung tapi dia boleh pi saiz dia sampai 60 inci. 60 inci punya saiz burung hubara. Nah abang pun tak hati. Tuan-tuan balik lagi Google.
Tuan-tuan tak ha kecil, ha ba alif ra ya. Hubara pi dekat image, klik dia keluar gambar hubara ni. Satu burung besar. Dia saiz dia boleh pi maksimum sampai 60 inci saiz binatang ni. Dia banyak ada di sebelah di sebelah North Africa, bukan North Korea. North Korea ni satu bab lain pula. Burung ni dia tak duduk North Korea. Kalau dia duduk North Korea, dia dah kena perambat keluar lah. Tapi dia duduk di North Africa. Dia belah Afrika Utara. Dia banyak di sana dan ada sedikit di Southeast Asia. Di sebelah Asia Tenggara ada sikit binatang ni. So apa hukum makan binatang yang dikatakan hubara ini? Dalam perbincangan tu esok dia mai tuan-tuan. Sampai apa hukum makan ayam-ayam? Tahu ayam-ayam? Ayam-ayam bukan ayam. Burung ayam-ayam kan? Apa hukum makan ayam-ayam? Dan bagi tahu kat kita bahasa. Apa hukum makan ayam hutan? Dan timai perbincangan dia esok. Sampai kepada tajuk apa hukum makan burung cak rumah. Burung pati, burung apa ni satu bab, burung cak rumah. Bahasa Arab panggil dekat dia kunbarah. Ni kunbarah ni burung yang suka menyanyi. Dia kata begitu. Dia tak tidur diam, dia menyanyi tak berhenti. Tu ciciam ni boleh makan tak ni? Hak duk sembang ramai ni. Tu dia tuan-tuan, dia pergi detail sampai macam tu, barulah dia mai tajuk fi akli syawak. Syawak ni apa dia tuan-tuan? Grill, makanan yang bergrill, panggang, kambing panggang. Kan kita dah gezek dah dalam kuliah dulu. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhi amana. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.